harian 20 hingga 50% lebih murah berbanding harga pasaran. Ia memberi fokus di kawasan penduduk B40 dan M40 dengan melibatkan penjualan pelbagai barangan keperluan harian sebagai usaha menangani impak kenaikan harga barang. Inisiatif ringankan beban. Topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini. Dan saya Akmal Hafiz Ruslan akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini BIS Malaysia edisi Selasa 7 Disember 2021. Ketika ini bersiar langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Baik, sebelum kita ke topik perbincangan utama, ikuti dahulu perkembangan saham yang disediakan oleh PNB Investment. Pendekatan ini amat membantu rakyat Malaysia dan kami amat menghargai dengan inisiatif sebegini. Sekurang-kurangnya rakyat masih boleh menarik nafas lega lah buat masa ni. Tetapi bagaimana pula untuk jangka masa yang panjang? Jadi kita perlu belajar sesuatu kesan daripada wabak pandemik ini di mana kita perlu mengurangkan kebergantungan barang import. Gunakan segala resources yang ada di Malaysia dan ada jugalah pihak yang menyatakan barangan import lebih murah daripada kos pengeluaran sumber di sini. Tapi sampai bila kita nak bergantung dengan barang import? Murah memang murah lah, tetapi kita terpaksa berdepan dengan harga global yang turun naik. Orang kata apa? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah ibaratnya. Demikian respon daripada Fomka mengenai program jualan keluarga Malaysia. Dan seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, BIS petang ini akan membincangkan topik inisiatif ringankan beban bagi melihat manfaat program berkenaan, terutama dalam menangani isu barang. Kita akan bersama dengan panel undangan selepas ini. Program ini akan diperluaskan ke seluruh 222 kawasan parlimen. Kriteria utama adalah kawasan B40 dan M40. Itu sasaran awal kita. Mereka yang terkesan teruk akibat daripada kenaikan harga barang, terutamanya selepas COVID-19 ini. Dan rancangan awal ini 2 kali sebulan.
Jualan Keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob minggu lalu sebagai usaha menangani isu harga barang, dan program itu disasarkan 2 kali sebulan di setiap kawasan Parlimen dengan menawarkan lebih 50 jenis barangan keperluan asas termasuk produk pertanian dan hasil laut pada harga yang lebih rendah. Bagi melihat manfaat program berkenaan serta memahami dengan lebih jelas mengenai isu harga barang, kami bawakan penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Ali. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Akmal, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan terima kasih Doktor kerana bersama dengan Bis Malaysia sekali lagi untuk pada petang ini. Ya. Baik Doktor, topik yang boleh kita katakan sebagai satu topik menjadi perbualan perbincangan setiap masa dan seperti mungkin tiada penghujungnya sentiasa diperkatakan. Dan kalau melihat dalam situasi keadaan sekarang ni dengan harga barang sebelum ini yang menjadi isu, ada yang naik, ada yang turun, sebagai permulaannya mungkin Doktor boleh kongsikan ataupun melihat pelbagai inisiatif kerajaan dalam menangani kos sara hidup dan meringankan beban rakyat, terutama sekali berkaitan dengan isu barang ini, Doktor. Okey, terima kasih Akmal ya. Dalam konteks kenaikan harga barang ini adalah satu isu yang selalu kita bincanglah di dalam media, di dalam akademik dan sebagainya lah. Ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk ditangani, untuk memastikan kita ni dapat hidup dengan sejahtera. Betul. Pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan bahawa kenaikan harga barangan ini tidak menjejaskan kepada keharmonian kita sebagai rakyat Malaysia. Dalam konteks yang terbaru ni ialah program jualan Keluarga Malaysia yang diadakan, baru dilancarkan Sabtu lepas. Mungkin akan dilaksanakan kepada 222 tempat di parlimen-parlimen di Malaysia. Jadi dalam inisiatif lain juga yang banyak kita lihat, sebagai contohnya kita lihat dari segi bantuan, prihatin dan sebagainya yang untuk memberikan kelegaan kepada golongan B40, M40 yang apabila kita telah dikejutkan dengan masalah COVID-19 dan sebagainya, kan itu kita banyak terkesan. Dan golongan yang ini memang ramai yang terkesan, ada yang tidak terkesan disebabkan oleh COVID-19 kerana tidak terjejas pendapatannya, ada yang terkesan agak banyak disebabkan mereka kehilangan pendapatan ataupun kurang dari segi pendapatan mereka. Seperti kajian yang saya sedang lakukan dengan AKPK menunjukkan bahawa ramai yang terkesan, iaitu dalam 20% lah daripada responden yang kita tanya, lebih kurang 20% memang terkesan dari segi pendapatan mereka. Dan melihat kepada tingkah laku pengguna ni, perbelanjaan mereka ni, saya nak kongsikan di sini sebagai contohnya, sebelum COVID, perbelanjaan mereka adalah lebih tinggi dari masa semasa COVID. Masa semasa COVID tu perbelanjaan jatuh di semua kawasan, iaitu di semua negeri, sebab kita buat kajian tu di semua negeri, so termasuk Labuan dan juga dan yang lain-lain. So daripada tingkah laku kita lihat, maksudnya pengguna-pengguna yang masa time COVID tu mereka adalah lebih bertanggungjawab dalam berbelanja. Berhemah, berhemah, dia panggil responsibility spending lah. Mereka mungkin mahukan keselamatan pada waktu hadapan, kan. Jadi mereka terpaksa memastikan perbelanjaan mereka ni adalah terkawal, mencukupi. Dan apabila kita punya ekonomi telah dibuka, kita lihat mungkin mereka dah mula untuk berbelanja. Disebabkan itu salah satu faktor untuk kenaikan harga ini adalah disebabkan apabila permintaan bertambah banyak. Dia dalam teori ekonomi, kita ada teori permintaan, mana ada supply dan demand, iaitu penawaran dan permintaan. Apabila permintaan tinggi, maka harga akan meningkat. Dan satu lagi aspek juga, satu lagi faktor yang kita lihat dalam konteks ini adalah juga penawaran. Baik, itu dia. Dan
dengan penawaran dan juga permintaan itu memang perkataan ataupun perkara yang sangat berkaitan dengan naik turun harga barang ini. Dan macam sebelum ini pun kita mungkin ada terkesan dengan beberapa barangan keperluan harian yang agak tinggi juga, dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan jualan keluarga Malaysia ini dilihat memberikan satu ruang ataupun satu platform kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan barangan keperluan dengan harga yang lebih rendah dan juga membantu untuk mengurangkan kos sara hidup mereka. Dan kalau kita lihat Doktor, jadi dengan program jualan keluarga Malaysia ini, bagaimana agaknya ia dapat memberikan manfaat kepada rakyat khususnya? Okey, memang memberikan manfaat lah, terutama golongan B40 dengan M40. Yeah. Okay, sebagai contohnya, kalau saya lihat pada data yang saya telah kutip dengan AKPK itu, kita lihat sebahagian perbelanjaan besar adalah dari segi makanan. Okay, makanan iaitu keperluan asas lah. Okay, kita ada juga tanya tentang pengangkutan, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi makanan tu adalah satu komposisi yang besar dalam perbelanjaan. Dan terutama kepada golongan yang B40, M40, okay, pendapatan mereka ni dia ada range dia kan. So kalau kita lihat dalam konteks ni, berapa peratus yang dibelanjakan di dalam untuk keperluan asas. Okay? So kalau harga sebagai contohnya, harga di pasaran RM10 tapi dapat dibeli pada harga RM5, ini memberikan satu kelegaan lah kepada pengguna. Betul. Sebab murah 50%. Betul. Murah 50%. Cuma kita nak tahu, okey, kalau kita lihat daripada segi perancangan kerajaan adalah untuk melakukan program ini sehingga Februari. Sehingga Februari tahun hadapan. So itu yang mungkin akan dilaksanakan. Sebab saya rasa kalau dalam konteks ni, ini adalah satu intervensi. Bukannya satu program yang akan diteruskan sehingga dalam tempoh yang panjang. Okay, ini satu intervensi, maksudnya bila harga naik, okey, intervention daripada kerajaan adalah untuk memastikan, untuk memberikan kelegaan kepada rakyat supaya dapat pada harga yang lebih rendah. Baik. Jadi manfaatnya banyaklah kepada golongan B40 dan M40 untuk memastikan perbelanjaan mereka tidak meningkat dari segi keperluan asas tu, makanan dan minuman dan sebagainya. Baik, jadi kalau kita melihat pula Doktor, menyentuh tentang jualan keluarga Malaysia ni, kerajaan juga harus ataupun sentiasa menambah baik program-program seperti ini, dan juga terutama sekali dalam penganjuran bagi memperluaskannya lagi untuk jualan keluarga Malaysia ini, dan juga menambah kekerapan program ini sehingga tahun hadapan seperti mana yang Doktor kongsikan tadi, sehingga mungkin bulan Februari tahun hadapan. Jadi ini akan memberikan satu ekosistem ataupun satu permintaan yang tinggi daripada pengguna mungkin, dan bagaimana agaknya ini dapat membantu menstabilkan harga barang, sebab tadi kita katakan permintaan supply dan demand tadi itu berkaitan. Jadi kalau misalnya permintaan itu tinggi, bagaimana agaknya dapat menstabilkan harga barangan? Okey, dalam konteks ni kita selalunya Malaysia adalah satu negara yang melaksanakan ekonomi bebas, free ekonomi lah, free market. So maksudnya kalau dalam kita ni akan membiarkan bahawa harga adalah ditentukan oleh pasaran, berdasarkan permintaan dan juga penawaran. Dalam intervensi yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk satu dipanggil tindakan sementara. Sementara supaya apabila sebagai contohnya permintaan tinggi tiba-tiba, permintaan tinggi ataupun supply macam tu tak cukup, penawarannya tak cukup, jadi ia memberikan satu kejutan di dalam pasaran. So apabila ia menjadi satu kejutan dalam pasaran, dia permintaan tinggi ataupun penawaran dia rendah, maka harga akan meningkat. Jadi kita mungkin pada waktu akan datang, harga akan stabil. Harga akan stabil, tetapi dalam waktu harga untuk stabil tu, kerajaan masuk sebagai intervensi untuk memberikan kelegaan lah, sementara lah. Sebab saya rasa agak sukar untuk kerajaan terus memberikan subsidi ataupun memastikan harga ni adalah bawah 50% daripada harga pasaran, untuk jangka masa yang panjang. Justru itu kita perlu lihat kepada apakah punca sebenar. Punca sebenarnya. So yang sedang dibuat ni adalah simptom-simptomnya. Jadi punca sebenarnya apa yang perlu ditangani pada waktu akan datang. Baik, kita nampak di depan mata
apa yang berlaku, tapi kita perlu tahu juga ataupun kita perlu mengkaji apa sebabnya dan mungkin daripada situ kita akan dapat memberikan satu penyelesaian kepada kenaikan harga barang dan juga keperluan asas. Berdasarkan contohnya data yang kita lihat, yang kita lihat daripada data makroekonomi lah. Baik. Data makroekonomi iaitu kita lihat pada data indeks harga penjual, iaitu producer price index. Indeks harga penjual ni adalah menunjukkan berapakah kos yang perlu ditanggung oleh pengeluar. Syarikat-syarikat mengeluarkan barangan dan sebagainya. Dan satu lagi data yang kita boleh lihat ialah consumer price index, itu indeks harga pengguna, iaitu harga yang terakhir yang diterima oleh pengguna masa membayarnya. Jadi dalam konteks kita lihat data yang terbaru, iaitu data yang dikeluarkan oleh Department of Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, kita lihat bahawa indeks harga pengguna yang meningkat sebanyak 2 digit kepada 13%. 13% pada Oktober 2021. Itu satu angka yang agak tinggi berbanding dengan negara-negara yang lain seperti United Kingdom, US dan Korea, Jepun. Tapi kita bawah daripada Taiwan. Taiwan adalah 14.3%. Justru itu kita lihat faktor kenaikan harga untuk indeks harga pengeluar ni adalah disebabkan oleh harga komoditi dan juga harga bahan mentah. Ini mungkin disebabkan oleh kenaikan harga minyak pasaran global dan juga disruption dalam logistik untuk pengantaran import dan ekspor dan sebagainya. Baik. Jadi apabila kita lihat pada indeks harga pengguna pula, dia diterjemahkan ke dalam harga transportation dan juga harga barangan lah, makanan lah. So, harga transportation dalam untuk indeks harga pengguna pada Oktober 2021 itu adalah sebanyak 11%. 11% tinggi, agak tinggi. Jadi mungkin kita kena lihat kenapa harga transportation ini tinggi. Tadi adakah disebabkan oleh faktor harga minyak naik, harga global ataupun disruption of the logistik tadi tu. Itu yang perlu dikaji. Dia boleh dikaji dan lihat apakah yang boleh dilakukan. Tapi dalam konteks ni pasaran ni kita memang agak sukar sebab risiko pasaran agak sukar untuk dikurangkan. Baik. Cuma intervensi je lah yang mungkin boleh dilakukan. Baik, okey. Jadi doktor, kita akan berhenti seketika. Kembali selepas ini kita akan nak tanyakan apa lagi mungkin penambahbaikan serta langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk kita meneruskan aktiviti ini ataupun perkara ini. Jadi kita akan kembali semula selepas ini. Untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan BIS Malaysia. Kembali selepas ini. Kita bermula dengan cabaran. Onak dan liku menjadi santapan. Dari gelap timbul cahaya menjadi obor penerang jiwa. Bezanya kita pada luaran, namun jiwa terjalin ikatan lalu tercantum titik persamaan. Jalinan budaya yang disemai menjadi pemangkin asas kerjasama. Toleransi menjadi pegangan dalam menongkah arus yang mendatang. Berganding kita menyulam kejayaan asas utuh nilai insan. Rapatkan barisan, bersepakat dan bersatu demi negara tercinta sebagai sebuah keluarga. Zahirkan impian, ayo bangkit bersama. Aspirasi keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Secara keseluruhan, kerajaan menyediakan lebih 31 bilion ringgit khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif bagi bajet 2022. Peruntukan ini adalah untuk meminimum kesan peningkatan kos sara hidup rakyat melibatkan kawalan harga barang dan perkhidmatan. Bagi memastikan kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak mendapat barangan keperluan asas seperti LPG dan petrol pada harga yang berpatutan, kerajaan memperuntukkan 200 juta ringgit untuk membiayai kos pengangkutan dan pengedaran barangan asas ke kawasan luar bandar.
Kembali dalam Biz Malaysia, kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio membincangkan topik inisiatif ringankan beban. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Hadi, penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Baik Doktor, tadi kita telah lihat tentang pembentangan bajet 2022. Jadi bagaimana agaknya mungkin ada ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap program jualan keluarga Malaysia ini untuk merealisasikan dengan bajet 2022 ini? Okey, pertama mungkin kita boleh tambahkan lagi lah tempat. Contohnya sekarang ni kita lihat perancangan nak buat 222 lokasi. Jadi mungkin boleh ditambahkan lagi supaya dapat lebih ramai dapat akses kepada program tersebut. Itu mungkin boleh dibincangkanlah di atasan. Dan keduanya kita mungkin boleh buat mewujudkan contohnya perkhidmatan bergerak. Jadi sekarang ni mungkin pengguna kena pergi ke satu tempat. Satu lagi kaedahnya ialah barang-barang tersebut boleh pergi kepada pengguna. Betul. So dia ada dua kaedah lah. So ini mungkin boleh dilihat dalam konteks ini. Tapi saya pernah melihat, mendengar lah ada satu program dilaksanakan iaitu Pasamen. Pasamen. Jadi Pasamen ni adalah satu program di mana barang-barang tu boleh dihantar kepada pengguna. Tapi dalam konteks ni ianya masih lagi dalam proses, bukan perbincangan, rasanya telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan. Tapi mungkin kena lihat bagaimana dianya boleh membantu pengguna untuk mendapatkan barang tersebut. Dan itu dua cara dia yang tu. Dan kalau kita nak tambahkan lagi masa, sebagai contohnya sekarang ni kalau macam contohnya program jualan keluarga Malaysia ni dijangkakan akan dilaksanakan sehingga Februari 2022. Jadi kalau kita lihat harga masa tu masih belum stabil, masih lagi ni, mungkin boleh dipanjangkan pada waktu yang lebih panjang lah, mungkin sehingga suku pertama iaitu bulan 3 pada tahun 2022. Baik. Dan kalau kita lihat juga Doktor, tentang isu kenaikan harga barangan dan makanan ini memang menjadi perhatian rakyat dan sentiasa diperkatakan, dan terutama sekali dalam suasana sektor ekonomi yang baru sahaja dibuka ini. Jadi antara beberapa faktor yang dikenal pasti selain fenomena global adalah masalah yang berlaku pada rantaian pembekalan. Jadi pandangan Prof, apa lagi punca yang dilihat mempengaruhi kenaikan harga barang ini? Ini kita mungkin boleh minta pemantauan terhadap sebagai contohnya aktiviti sorok barang. Baik, sorok barang. Aktiviti sorok barang ni mungkin dilakukan oleh pembekal yang tidak beretika lah, tidak bertanggungjawab lah, melihat kesusahan rakyat, tapi mereka tak kisah, jadi untung. Betul. Jadi apabila dia orang sorok, maka harga barang tak ada dalam pasaran. Jadi bila barang tak ada tu, so maksudnya harga naiklah. Jadi kat sini kita perlu melihat dalam konteks ni aktiviti sorok tu kalau boleh dibuat pemantauan dan juga penguatkuasaan yang lebih ketat, dan juga kita kena pastikan bahawa mereka ni memang dikenakan tindakan yang agak tegas, supaya tidak mengulangi semula kesalahan dan juga tidak menyusahkan rakyat. Dari segi konteks ni, yang ni mungkin perlu dilihat dalam konteks ni, tapi perlu ada kaedah ataupun kajian dan kaedah untuk bagaimana untuk memastikan bahawa tidak ada aktiviti sorok ini dilakukan. Yang ini adalah satu kaedahnya lah yang mungkin boleh membantu kita untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah disebabkan tiada aktiviti sorok. Mengambil kesempatan di atas kesempitan sesuatu keadaan. Baik, jadi itu antara kaedah ataupun apa yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan, serta mungkin kita sebagai pengguna juga ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan untuk melaporkan sekiranya harga barangan itu tidak sesuai ataupun dinaikkan secara melulu
dan juga sebagainya. Dan doktor, selain daripada subsidi, bantuan dan juga insentif, jadi pemantauan dan pengawasan terus dilakukan kerajaan bagi mengawal harga barang dan memastikan tidak berlaku lagi kenaikan. Jadi apa lagi usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan isu ini ditangani dengan berkesan selain daripada yang kita bincangkan tadi, doktor? Okey, dalam konteks ni kita lihat keperluan kita ni perlu kita penuhi. Kita perlu makan, kita perlu minum dan sebagainya lah. Jadi macam mana kita nak memenuhi keperluan tu, kita kena makan lah. Maksudnya kita kena beli dan kita makan, dan juga kita kena beli barang tu mesti ada. Okay. So apabila kita nak beli barang tu sama ada kita yang keluarkan sendiri, negara kita yang keluarkan sendiri, ataupun kita terpaksa import daripada negara lain. Betul. Okay, apabila sebagai contohnya kita tak cukup makanan, kita terpaksa import. Okay, kita terpaksa import daripada negara lain. Maksudnya kalau ada contohnya gangguan dari segi logistik tadi, dari segi shipment dan sebagainya, kan, maka kita akan menghadapi masalah kekurangan makanan masa tu. Jadi bila kurang, jadi maksudnya harga akan naiklah. Betul. Okey, satu mungkin cadangannya lah. Kita perlu meningkatkan lagi aktiviti untuk meningkatkan kita punya kebolehan pengeluaran kita dari segi untuk memastikan food security kita ni. Baik, betul. Okay. So contoh beras kita cukup, kita punya ikan cukup, ayam cukup, kan? Kita punya kambing, lembu yang untuk diguna pakai oleh rakyat Malaysia sendiri. Berbanding terpaksa kita mengimport. Jadi kita ni satu peluang sebenarnya kepada golongan muda, untuk menceburi bidang-bidang ni. Inisiatif yang boleh kita ataupun kita cadangkan kepada pihak kerajaan untuk melaksanakan supaya mungkin sektor pertanian, penternakan dan juga sebagainya dipertingkatkan ataupun diperkasakan kepada golongan mahasiswa. Banyak instrumen kita boleh pakai. Sebagai contohnya, kita ada banyak tanah terbiar. Betul. Banyak tanah terbiar ataupun banyak tanah yang ialah boleh diusahakan. Okay. Dan juga kita boleh menggunakan konsep-konsep sebagai contoh wakaf. Okay. Tapi wakaf tanah tu, tapi dia punya keuntungan tu mesti ada lagi. Keuntungan tu masih lagi diberikan kepada pengusaha. Cuma tanah tu diwakafkan untuk diusahakan untuk menjadi sumber kepada rakyat. Okay, makanan lah, sumber makanan. So ini perlu dilihat banyak konteks. Saya rasa contohnya macam Yayasan Wakaf dan sebenarnya ada juga melihat kepada konteks inilah. Baik. Jadi kalau kita menyentuh pula tentang kenaikan harga, mungkin harga makanan, contohnya harga ayam sebelum ini yang boleh dikatakan naik harganya. Kalau kita menyentuh tentang perkara itu, bagaimana kebergantungan kita untuk mengurangkan kebergantungan kita bahan mentah ini dan pasaran luar negara jika kita boleh kurangkan selain daripada yang kita kongsikan tadi itu? Okey, kalau konteks contohnya untuk baja ataupun sumber makanan ternakan tu, itu pun kalau kita terpaksa import, maksudnya kita kena produce. Kita kena keluarkan sendiri. Okay, contoh baja yang kita import, kita kena keluarkan sendirilah supaya kita dapat pertama supply, penawaran yang berterusan. Kalau tak ada disruption, tak ada gangguan dari segi logistiknya, maka kita masih ada lagi dia punya penawaran dia punya supply-nya. Jadi dalam konteks ni mungkin boleh dilihat bagaimana kita perlu tadilah untuk meningkatkan lagi keselamatan makanan kita ni. Baik. Aktiviti tersebut tu mungkin golongan muda boleh mungkin agak bendanya nak bertani tu agak kotor dan sebagainya, kan. Tak pakai tie, tak pakai coat macam kan, macam ni. Jadi tapi ianya boleh memberikan pulangan kepada pengusaha dan juga ianya boleh memberikan manfaat kepada rakyat lah. Betul. Baik. Jadi kita harapkan agar semuanya memainkan peranan dan semoga anak muda juga akan dapat untuk menceburi bidang ini untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran bagi makanan dan juga sumber pendapatan negara kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali, penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM, di atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Terima kasih Akmal. Baik, Wallbiz itu tadi menutup Biz Malaysia edisi 7 Disember 2021. Teruskan kesihatan anda bersama RTM
jam untuk menonton rancangan yang menarik selepas ini. Amalkan kawalan kendiri serta terus patuhi SOP sebagai keluarga Malaysia. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Saya Akmal Hafiz Ruslan. Salam hormat dan jumpa lagi.